Jadi sebelum tu mungkin ada soalan daripada tuan-tuan dan puan-puan yang tak jelas, ya, sila kemukakan kalau boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Jufri bin Ibrahim dari Sekolah Menengah Kebangsaan Gombak Setia. Ya. Jadi saya nak bertanyakan soalan. Dalam pengajian yang lepas, syarat semayang yang ketiga adalah menutup aurat, iaitu menutup bahagian atas dan sekeliling, tiada di bawah. Boleh minta Ustaz jelaskan sekali lagi? Ya. Memang dalam pengajian kita yang lepas, kita telah menyentuh syarat yang ketiga, menutup aurat. Sebelum kita mengetahui sejauh manakah aurat dalam semayang, sebab aurat dalam semayang dengan di luar semayang tak sama. Maka dengan itu perlu kita tahu aurat kita dalam semayang bagi laki-laki antara pusat dan lutut. Ya, antara pusat dan lutut. Maka wajib kita kena tutup antara pusat dan lutut. Bermaknanya pusat dan lutut bukan aurat. Tetapi tidak sempurnanya kita menutup aurat antara pusat dan lutut itu, melainkan dengan pusat dan lutut sekali baru sempurna. Maka ini bermakna menutup pusat dan lutut sekali dengan aurat itu adalah jadi wajib. Ya, dalam kaedah fiqh, dalam usul fiqh mengatakan ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Maknanya sesuatu perkara yang tak dapat disempurnakan dengannya, melainkan terpaksa dengan dia juga, maka wajib juga dengan perkara itu. Makna menutup lutut dan pusat itu jadi wajib, kerana nak bagi sempurna menutup aurat yang duduknya antara pusat dan lutut. Maka begitulah juga bagi orang perempuan. Cuma masalah orang perempuan, auratnya ialah sekalian tubuh badan, kecuali muka dan dua tapak tangan depan dan belakang, ya. Depan dan belakang. Ya, tapi dalam bahasa Arab tu kafain tu makna tapak saja kan. Tapi sebenarnya tapak tu rahah. Kalau kafain dia masuk depan dan belakang. Jadi makna kena tutup. Ya, kena tutup habislah. Yang ini saja yang dikecualikan. Dan muka. Selain daripada itu adalah aurat. Maka bagaimana kita nak menutup aurat dalam sembahyang? Bagi kaum lelaki, kena pastikan bahagian atasnya tertutup dan bahagian sekelilingnya juga tertutup. Makna ditutup. Bagaimana kita nak tutup bahagian atas? Sebagai contoh bagi mereka yang tak pakai baju. Dia pakai kain, dia pakai seluar. Tetapi kadang-kadang di belakang ni, dia ada lorah di belakang. Ya. Ulama fiqh mengatakan fardu takdir, jika mancis api diletak di belakang lorah tu, maka dia boleh jatuh ke bawah. Masuk bawah tu, bawah pada had pusat. Berartinya dia tidak menutup aurat. Maknanya sembahyangnya tidak sah. Dan di sekeliling pula dilihat tidak, ya, mesti menutup juga keliling. Dengan kata melihat dalam keadaan masa kita kata seorang lelaki sembahyang, kita nampak, kita tengok sekeliling dia tidak nampak aurat. Baik, bahan nampak aurat macam mana? Sebagai contohnya, katakanlah ada lubang di kain yang dia pakai. Disebabkan lubang tu mungkin kerana rokok ke, api rokok atau sebagainya. Jikanya bilah mancis api itu boleh masuk dalam lubang tu, dikira tidak menutup aurat. Ini makna bahagian. Adapun bahagian bawah tidak perlu menutup aurat, tidak perlu menutup. Sebagai contoh, kalaulah orang lelaki dia pakai kain bawah daripada lutut, ya, bahagian atas dah tutup, bahagian keliling pun makna tak ada yang terdedah, yang terbuka. Lalu dia sembahyang, dia rokok, dia sujud. Waktu sujud sebagai contohnya, kalau jadi imam, makmum duduk di belakang ni, kain yang singkat bawah pada lutut ni, tentulah dia nampak sedikit, ya, paha bagi lelaki-lelaki tadi. Maka jawabnya batal tak cara dia menutup? Tak batal. Kerana dia nampak tu, dia terpaksa duduk di belakang. Kalau duduk sekali tak nampak. Baik, itu bagi laki-laki. Manakala orang perempuan pula,
bahagian bawah saja yang tidak wajib tutup. Apa makna bahagian bawah? Makna sekelilingnya dia tutup. Muka dan tangan dia tak tutup. Sebab itu bukan aurat. Lalu dia pakai kain telkung. Ya, tapi ingat, kadang kain telkung tu sini tak tutup. Dia angkat nak sembahyang, Allahu Akbar, sini nampak. Ya. Ataupun waktu dia rokok, kain telkung dia terbuka. Ya. Terbuka tu kalau sekiranya dilihat daripada tempat buka kain pendek yang tadi, nampak warna kulit, ya, badan dia, kerana tak pakai baju, itu tidak menutup aurat. Jadi yang wajib baginya menutup aurat itu naklah kain yang meliputi sampai ke bawah. Tambah-tambah lagi kain telkung hari ini yang dikait ada lubang dan sebagainya, itu kena jagalah. Adapun bahagian bawah, sebab dia sudah memadai dengan lantai. Dengan tingkatan lantai itu sudah menutup aurat. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, jadi itulah yang dimaksudkan menutup aurat bahagian atas dan bahagian sekeliling. Saya masih melihat bahawa ada orang yang pakai telkung yang berkait. Dia ada lubang-lubang tu. Kalau tak pakai baju, saya terfikir dalam fikiran saya, kalaulah maknanya ternampak, kalaulah dia tak pakai baju, dengan tingkatan kalau dia intai nampak, maka tak menutup aurat. Itu tidak sah. Itulah yang muktamad. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, berhubung dengan masalah ini, perlulah kita kena jaga supaya sembahyang kita sah. Ya, jangan kita kira maknanya cantik, ya, tapi tidak sah nak buat apa, kan? Jadi sebagai kesimpulannya, ya, awasilah kita dalam masalah menutup aurat. Jadi setakat itu dulu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana zalamna wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.